Okey, Dr. Syira, bagaimana ataupun apakah titik permulaan Dr. Syira minat dengan emas dan public gold? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari semua. Okey, macam mana saya mula kenal public gold kan? Pada mulanya saya pernah dengar lah pasal simpanan emas pada zaman medical student, iaitu pada 2015. Medical student pernah dengar. Tapi itu dengar je, tak kenal lagi. So kalau orang kata tak kenal, maka tak cerita, betul tak? Jadi waktu tu saya dengar daripada kawan saya sendiri, dia dah menyimpan emas pada medical student. Saya cuba dengar dan dia cerita sikit-sikit je. Kemudian saya rasa macam dengar acuh tak acuh je lah gitu. Tapi nak jadikan cerita, Allah hantar lagi orang pada waktu alam pekerjaan saya, iaitu selepas student saya ada housemanship kan. So waktu saya akademik, Allah hantar lagi seseorang iaitu lecturer saya sendiri, untuk Allah hadirkan dia untuk bagi tahu mengenai simpanan emas ni. So lecturer saya ni Dr. Maisarah namanya. So Dr. Maisarah ni dia kenalkan saya dengan public gold. Dia cakap lah pasal, dia beritahu pasal kelebihan simpanan emas kan. Lepas tu kemudian dia beritahu. Jadi kenapa saya tertarik apa yang dia cakap tu adalah bila dia cakap public gold ni, dia cerita kelebihan simpanan emas. Lepas tu masa dia cerita tu, dia cerita menyimpan emas di public gold sangat mudah dan sangat telus. Satu lagi adalah dia punya cerita tu tak ada tak ada berlapik-lapik, sangat mudah untuk difahami lah. Jadi benda tu membuatkan saya tertarik dan saya cakap, okey doktor, saya nak mula simpan emas, saya nak daftar. Jadi itulah titik permulaan saya mula menyimpan emas dan kena dengan public gold. Okey, Dr. Syira, so quite straightforward. Dia nampak yang bisnes public gold ni telus. Website dah ada paparan harga jual, harga beli. Kalau kita tengok kedai-kedai emas yang lain kan, harga jual ada, harga beli dia tak tunjuk, betul tak? Tapi di public gold sangat telus. Harga pula update setiap 24 minit. Itu yang buatkan Dr. Syira berminat dengan public gold. Okey, terima kasih Dr. Syira. Alright, seterusnya tadi saya pun nak kenalkan lebih detail siapakah Dr. Liza. Kita tuan-tuan yang baru hadir, siapa yang baru hadir forum doktor dan bisnes emas, saya bawakan dua speaker, Dr. Syira dan Dr. Liza. Dr. Liza merupakan pakar ONG sakit puan. Jadi Dr. Liza sudah hampir 3 tahun betul bersama public gold, dan sekarang sudah ada lebih 800 frontline dan Empire Business sudah hampir 5,000 orang tuan-tuan. Okey, jadi bagi tepukan sikit. Kita senang lah tuan-tuan, ada 5,000 Empire. Dan Dr. Liza dah pergi ke Indonesia. Betul. Sama dengan Dr. Syira. Betul. Kami bersama-sama pergi ke Indonesia, Jakarta dan Bandung. Tanya, Masya Allah, hebat tuan-tuan. Pada tahun ketiga sudah pergi di Indonesia dan sekarang on track ke Switzerland. Betul. Betul? Okay, Dr. Syira, Dr. Liza, kita kena sama-sama pergi ya. Betul lah kan saya cakap tadi, tak berkembang, nampak? Daripada downline semua ni, kita orang satu tim, semua doktor-doktor. Introducer Dr. Syira pun doktor juga. Jadi betul lah orang kata doktor-doktor ni tak berkembang, dia pusing-pusing kat situ juga. Okey, Dr. Liza. Dr. Liza ini bukan bisnes yang pertama. Saya dipanggil Dr. Liza ni memang minat dengan bisnes. Memang kaki bisnes lah senang cerita kan. Dan sudah buat macam-macam bisnes. Jadi soalan saya, apakah berbanding bisnes lain Dr. Liza, kenapa bisnes public gold adalah amat mudah untuk dijalankan oleh individu yang sangat sibuk, lagi-lagi doktor pakar? Okey. Sebenarnya sebelum saya involve atau join di public gold, dah banyak dah perniagaan yang saya cuba. Okey. Sebenarnya daripada kecil mak saya memang ajar kita orang berbisnes. So sejak saya sekolah, sejak medical student, waktu houseman, dan selepas jadi medical officer, even pakar pun, bila saya dah stabil sedikit, saya mencari bisnes yang saya boleh buat. So saya dah banyak buat, kalau percaya ke tak percaya, saya pernah involve dalam bakery. Saya juga home baker. Saya buat wedding cake, birthday cake. Semua tu adalah investment dan juga pencarian saya dalam bisnes.
Okey, so kenapa public goal ni menarik hati saya dan kekal dalam bisnes dalam masa 3 tahun sekarang ni? Pertama adalah nature of the business. Public goal ni kita ada 1 atau 2 produk saja kan. Apatah lagi bila 1 atau 2 produk, orang yang sibuk macam saya ni, saya perlu study 1 produk. Ilmu yang saya ada tu adalah bermula daripada saya nak menyimpan emas lagi. So tuan-tuan yang dah jadi penyimpan tentang emas, ada ilmu tentang public goal. Bila kita dah ada benefit daripada kita menyimpan emas, dari situlah senang kita nak share. Kita nak share dengan kawan-kawan, kita nak share dengan orang yang kita jumpa. So dia punya confidence tu sangat tinggi sebab kita yakin dengan apa yang kita cakap. Berbanding dengan bisnes yang saya pernah cuba sebelum ni, banyak sangat produk dan setiap tahun ada produk yang terbaru. Tak terkejar kita nak study tentang bisnes, nak kerja lagi. Okey. Dan keduanya, emas ni kita tak ada expired. Okay, expired. So produk kita pernah jual kacang, saya pernah jual chocolate drinks. So bila tak laku kan, dah expired, dah rugi. Okay, lepas tu lagi satu, tak perlu simpan stok. Semua public goal uruskan. Yang penting tugas kita adalah share tentang ilmu emas, tentang bagaimana nak beli emas, bagaimana nak jual emas. Itu sahaja. Okey. Yang kedua adalah bisa public goal ni adalah mempunyai sistem. Kita tak perlu fikir margin untung kan. Kita beli berapa, kita nak jual berapa, kita tak perlu fikir. 20 bulan kita akan dapat commission. Sangat mudah. Okay. So bila orang yang sibuk macam saya ni, saya tak fikir lagi satu, fikir nak servis produk kan. Kita jual, dulu pernah jual pressure cooker kan, Dr. Muaz. Okay. So bila rosak, for sure lah kat semua kita, okay, boleh tak hantar pergi HQ servis? Masya Allah kan. Pokoknya berbulan-bulan tunggu masa nak hantar pergi HQ. Begitulah bagaimana saya tertarik dengan bisnes public goal. Masya Allah, hebat Dr. Liza. Dia nak sambut anak lagi kan. Orang nak beranak juga nak kena servis pressure cooker yang apa semua kan. Benda tu susah. Jadi dengan public goal saya boleh lihat lebih fleksibel dengan kerja doktor. Nak sambut baby pun tak ada masalah. Adakah mengganggu Dr. Liza? Tak ada. Jadi kita boleh tengok Dr. Liza sebenarnya lahir-lahir dah ada dalam bisnes rasa kita kan. Kalau potong tangan ni keluar kacang, bakery, kek-kek apa semua memang dalam bisnes. Jadi kita boleh ambil kesimpulan dari sini, kalau tuan-puan mencari dealer ataupun eagle baru di dalam tim tuan-puan yang ada profession doktor, mungkin dia pernah buat macam-macam bisnes juga. Dan mungkin eagle tu akan jadi lebih kurang macam Dr. Liza juga. Okay. Terima kasih Dr. Liza share. Okay, seterusnya soalan kepada Dr. Syirah. Okay, soalan yang kedua ni dia susah sikit. Okay, Dr. Syirah, apa yang Dr. Syirah boleh lihat masa depan diri dan keluarga Dr. Syirah bersama public goal? Adakah nak buat klinik, klinik public goal, klinik je boleh share sikit apa masa depan? Okey, masa depan bersama public goal Okey, bila dah jadi doktor, kita tahu kan doktor sibuk dekat hospital melayan patient kan. Kadang kita lebihkan patient daripada keluarga kita sendiri, betul tak? Kan? Walaupun anak sakit, nak minta cuti pun susah. Kita pun tahu doktor dekat Malaysia kekurangan staff, understaff kan. Jadi mungkin jadi seorang doktor, gaji bukanlah perkara yang gaji memang mungkin lumayan. Gaji mungkin lumayan, tapi masa tak ada. Masa bersama keluarga tu
kan. Jadi saya mencari-cari financial and time freedom tu. Dekat mana saya nak cari? Menjadi seorang doktor, yes, gaji bukanlah halangan dia. Gaji adalah, tapi masa, saya perlukan masa bersama keluarga saya. InsyaAllah saya akan bina bisnes bersama Pak Miko ni, kerana saya sendiri bercita-cita. Saya nak satu hari nanti saya nak uruskan anak saya sendiri, pergi hantar sekolah. Saya nak bagi makan dengan air tangan saya sendiri. Saya nak teman dia buat homework sendiri. Doktor ada on call malam-malam. Malam-malam memang akan kita kena, dalam seminggu tu mungkin 2-3 kali akan on call malam-malam kan. Jadi saya inginkan masa tu bersama, quality time bersama keluarga saya. Saya nak hantar pergi sekolah, bagi makan sendiri, buat homework sama-sama, pergi travel, tak kisah. Tak perlukan cuti approval daripada bos. Saya nak time tu sendiri. Macam sekarang alhamdulillah, suami saya yang banyak bantu saya tolong, bantu untuk uruskan hal-hal keluarga, hal rumah. Waktu saya buat bisnes ni dia tolong. Kalau ada kelas malam, training malam, dia bawa pergi surau anak-anak, dia bantu saya. Kadang balik rumah dia tolong sediakan makanan. Jadinya sekarang ni alhamdulillah suami saya yang banyak bantu saya. Tapi insya-Allah dengan bisnes Pak Miko 2 ke 3 tahun akan datang, saya yakin saya akan menjadi full time housewife. Tapi bukan housewife yang biasa-biasa, housewife yang ada income sendiri, yang tak mengharapkan income daripada suami. InsyaAllah, yang mana saya akan bersama-sama dengan keluarga saya, InsyaAllah. Okey, Dr. Syira. So suri rumah bukan suri rumah yang biasa-biasa, yang tradisional lah. Ini suri rumah yang moden, yang ada income sendiri, yang ada vision sendiri, tuan-puan. So siapa yang nak retire cepat-cepat daripada kerja hakiki, nak jadi suri rumah yang berkerjaya, boleh jadikan bisnes Pak Miko sebagai exit plan, tuan-puan. Okay, alright. So balik kepada Dr. Liza. Macam saya beritahu tadi, rangkaian perniagaan Dr. Liza sudah ada hampir 5,000 orang, tuan-puan. Sebalik sibuk dengan on-call, dengan nak masuk OT, nak Caesar-nya, orang banyak. Tapi perniagaan Dr. Liza sangat kukuh dan makin berkembang. Dr. Liza sekarang sudah hampir 5,000. Jadi saya nak tanya, apakah strategi yang Dr. Liza pakai hingga kan boleh unlock empire yang sebesar? Okey, terima kasih di atas soalan. Okey, sebagai seorang doktor, semua orang cakap doktor ni memang sibuk. Sedoktornya memanglah sibuk. Walaupun saya ada kerja hakiki, saya ada juga private practice. So lagilah sibuk Dr. Muaz. Okey, di mana pesakit-pesakit saya private practice, saya kena conduct sendiri. Okey. Walaupun sekarang ni dalam kerja hakiki di dalam public sector, mungkin dah senior sikit lah kan. So offer yang biasa tu dalam 2 hingga 3 penny per month. Okay, tapi yang baru-baru tu mungkin nak ada 7 hingga 8 on call. But so on call tu kita kena berjagalah. Memang kena ada ke hospital. Memang ada di hospital. Dan bila mana saya juga ada private ni, pesakit-pesakit saya perlu attend. Diorang ni datang bila-bila masa saja. Diorang lebih suka datang malam-malam, sebab dia memang suka kan doktor tak tidur kan. Betul, dia suka datang malam. Suka datang padahal malam. Sakit daripada siang lagi kan. Dia datang malam. Dia datang malam. Pukul 10 lah kita nak tidur tu lah dia datang kan. Okay. So memang sibuk. Alright. So apa yang saya buat, sebenarnya dia ada rahsia. Okay, saya ikut sahaja sistem PG1S. Okay, so bila ada 5 basics, saya rasa leader-leader yang lain, Dr. Syira pun buat, kita practice 5 basics. Okay, contacting, servicing, benda basic yang sama. Okay, ada satu di Master Dealer Conference kan, Abang Malia kata semua orang ni ketagihan tips. Tapi sebenarnya tips tu dah ada, buat sahaja yang tidak. Okay, so itulah yang saya buat. Waktu ada masa yang terluang, bila saya while waiting for the patient nak beranak tu, saya buat servicing, saya buat contacting,
Dan sekarang ni saya aktif live di TikTok sebelum saya mulakan bekerja. Tuan-tuan, sebenarnya kita ada 24 jam waktu yang sama, tetapi kita kena ubah jadual hidup kita. Okey, so katakan bersesuaian dengan tuan-tuan dan puan-puan punya jadual. Saya punya jadual masuk pukul 8, tapi saya datang awal untuk buat live TikTok setiap hari. Itu sahaja yang saya ada masa. Okey, so yang kedua adalah leverage in G100. Leverage mentor. Saya ni siapa-siapa je dalam keuangan. Apalah doktor OMG nak cerita pasal keuangan. So saya leveragekan Tuan Mentor. Tuan Mentor dah berjaya financial freedom. Okay, financial freedom masa umur dia 35 tahun. So itulah yang saya buat. Saya kata saya merupakan anak didik Tuan Mentor. So mereka akan sebut pada Tuan Mentor dan insyaAllah saya akan mengikuti jejak Tuan Mentor. Lagi satu tentang tim G100. Saya ni tuan-tuan tak ada masa nak buat kelas untuk semua dealer saya. Apa yang perlu saya buat, saya encourage mereka untuk join program 5 program wajib kan, Muaz? 5 core program DLT, NDO, WBM, WGC. Itu sahaja yang saya buat. Tak ada rahsia. Hari ni yang nak dengar rahsia, sebenarnya tak ada rahsia. Okey? Dah bocor dah dulu. Itu sahaja. Okey, terima kasih Dr. Liza. Orang datang dari jauh-jauh kan, rupanya tak ada rahsia. Tapi itulah jawapan yang sebenar. Dia ada rahsia. Jalan dah ada, training dah ada, kelas-kelas dah ada, tinggal kita nak buat saja. Saya sangat kagum Dr. Liza. Datang awal untuk live. Masya Allah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita ada masa. Kita ada masa, Tuhan bagi masa yang cukup. Tapi bagaimana kita meletakkan bisnes public go ni sebagai priority. Kalau kita letak bisnes di belakang sekali, memang kita akan cakap tak ada masa. Tapi kalau kita letak bisnes public go sebagai priority, percayalah masa tu akan ada. Kita akan cukup masa. Okay, alright. So kita dah sampai ke penghujung. Cuma saya nak tanya lagi satu soalan kepada Dr. Liza. Okay, Dr. Liza, walaupun dah ada income yang tetap, doktor, pakar, ada private practice lagi, kenapa rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang hadir ni, walaupun dah ada kerja hakiki, perlu buat bisnes public go? Okey, yang ni ramai saya tanya kan. Every time jumpa saya mesti Dr. Liza, kenapa dah nak buat bisnes public go? Bukan tuan-tuan puan-puan saja yang tanya. Mak ayah, pakcik, kena kecam tau. So pakcik kata, tak cukup ke makan dengan bisnes public go kan? Gaji dah ribu-ribu, tak tahulah dia betul ke tak. Tahu gaji saya berapa ribu. Tapi dia kata tak cukup ke nak kena buat bisnes public go ni? Okey, tuan-tuan, sebenarnya apa yang saya fikir, pendapatan sekarang adalah aktif. Okey, bila saya kerja, saya dapat duit. Bila saya tak kerja, saya tak dapat duit. Itu yang saya fikir. Okey, at one time. Okey, sebenarnya saya ni dah berumur dah. So bila kita aging, aging tu proses lah. Proses penuaan. Okay. So bila kita bekerja, kita juga ada work hazard. Okay, work hazard. Pertama work hazard lah. Okay, bila deliver baby, buat operation lama, so badan dah sakit-sakit kan. Lepas tu nerve pun dah tak kebas-kebas. Okay, nampak macam sihat je kan. Okay, lepas tu kita juga ada risiko untuk dapat diabetes, hypertension. So kita tak tahu apa yang akan jadi pada kita.
So bila benda tu terjadi, mungkin barulah kita terasa, oh sebenarnya kita perlu ada pendapatan fisik. Di mana sekarang ni kita usaha 3 hingga 5 tahun. Okey, bisnes Abigo sungguh-sungguh, dan waktu tu pendapatan fisik kita akan insya-Allah akan ada. Sebab apa? Sebab kita dah ada contoh kan, Tuan mentor, especially anak-anak muda, Tuan Azam kan, Tuan Syarif Jamil, Masya Allah. Bukan saya nak kata apa, bila kita berada di kalangan Dr. Muaz, okay, persepsi ataupun minda tu nak bekerja sampai pencen. Tapi bila saya berada di dalam bisnes public good, Masya Allah, saya kata macam mana orang yang baru habis belajar dah ada income. Macam arwah Tuan Tuan Rahman kan, dia bersara mahasiswa. So bila saya ceritakan kepada kawan-kawan saya, mereka tak boleh nak imagine. Sebab dulu pun saya macam tu. Kita fikir bila kerja doktor ni kita nak bersara umur 56, 60. Waktu tu kita nak pergi travel. Saya punya dream saya adalah untuk melancong, untuk pergi travel around the world. Masa umur 56, 60 mungkin dah tak larat dah tuan-tuan. So bila saya ada bisnes public good, saya dapat bayangkan yang saya dapat capai dream saya dengan lebih awal. Okay, saya harap dia menjawab soalan Dr. Muaz. Okay, terima kasih Dr. Azam. Jadi income yang ada sekarang adalah aktif. Kita perlu ke arah passive income sebab kita tak tahu masa depan kita macam mana nanti. Mungkin kita hilang upaya untuk bekerja, kita jatuh sakit, macam Tom mentor kita dipenjarakan 2 tahun tuan-tuan, tapi dengan bisnes public good, bila keluar penjara jadi semakin kaya. Itu hebatnya bisnes yang ada di public good. Okey, soalan terakhir tentang Dr. Syirah share sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan kali doktor, jadi peranan itu besar. Jadi apakah nasihat yang boleh bagi kepada rakan-rakan kita yang hadir hari ini? Kenapa mereka perlu buat bisnes public good walaupun mereka tak perlukan bisnes public good lagi? Nampak soalan macam berbelit sikit. Berbelit sikit tapi boleh. Kenapa perlu buat bisnes public good di saat kita tak memerlukan bisnes? Okey, betul. Ketika kita kena buat bisnes di saat kita tidak perlukan lagi bisnes. Kenapa? Sebab kita tak tahu lagi apa yang akan jadi 5 ke 10 tahun akan datang. Kita tahu lagi akan jadi 2 ke 3 tahun akan datang. Kan? Sekarang kita masih ada kudrat, kita masih ada tenaga untuk bekerja. Tapi kita tahu lagi apa akan jadi. Mungkin kita boleh dipecat. Mungkin kita boleh kita jatuh sakit, naudzubillah min zalik. Mungkin parents kita perlukan kita, mungkin pada waktu tu mereka perlukan kita, tapi kita sibuk dengan tugasan hakiki kita. Betul tak? Mungkin pada waktu tu anak kita perlukan kita. Mungkin pada waktu tu suami saya perlukan saya waktu tu. Jadi bila saya dah bina bisnes dari sekarang, saya dah ada pilihan. Bisnes ni tuan-tuan bukanlah 2-3 bulan, bukanlah 1-2 minggu, bukanlah 5-6 bulan. Tapi bisnes ni adalah proses 2 ke 3 tahun untuk kita bina. So pada masa sekarang yang kita ada kudrat, kita masih bekerja, ada tugasan hakiki, ada gaji setiap bulan kan. Jadi kita bina bisnes dari sekarang supaya kita mudah untuk pada masa akan datang. Supaya kita mudah ketika kita tidak memerlukan bisnes, kita dah ada dah bisnes ni. Okey, dapatnya tuan-tuan insya-Allah. Jadi sama-sama kita untuk cuba bisnes dari sekarang walaupun kita tak perlukan bisnes. Mungkin bulan ni ada gaji, bulan depan tak tahu ada gaji ke tak. Mungkin hari ni ada gaji, esok tak tahu ada gaji ke tidak. Ready dari sekarang insya-Allah. Okey, terima kasih Dr. Syirah. So kalau berlaku benda tak diingini tu, at least kita dah ada something, kita dah ready dan tak perlu lagi. Kalau waktu tu baru nak start bisnes, bukan terlambat.
penat sikit lah. Tapi kalau sekarang ni kita dah prepare for the worst, kita boleh sampai. Okey, tuan-tuan, kita dah sampai ke penghujung program. Saya akan buka sesi Q&A. Jadi siapa yang nak tanya direct dengan doktor kita yang hebat kita yang ada pada hari ini. Jadi ini sesi pertama kita bawa doktor dan business class. Ambil peluang ni untuk bertanyakan soalan. Jadi 2 orang pertama yang bertanyakan soalan ada hadiah buku untuk tuan-tuan dan puan. Okey. So saya buka pada sesi pertanyaan. Dipersilakan. Okey, baik, terima kasih. Kalau tuan-tuan ada yang nak tanya, okey, silakan. Ibu, nama saya Muhammad Syafiq. So saya nak tanya, macam sebagai seorang doktor, kita tahu busy dan sebagainya kan, macam mana kerja, bisnes kan, sebab macam kita mau tu online business. So macam mana bagi masa nak buat content, masa kita nak buat apa, nak layan customer, passion lagi, macam tu. Terima kasih. Bagus soalan tu. Saya sampaikan Dr. Liza. Okey, bila saya kata sibuk, bukanlah saya ni kerja 24 jam, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan. Okey, seperti saya terangkan tadi, saya on call 3 hari sebulan. Okey, dan adanya private practice juga. Tetapi begini, bila ada waktu itulah saya mencari peluang. Okey, so katakan 27 hari yang tak on call tu, waktu itulah saya pagi 7.30 dah mula live TikTok, lunch. Waktu tu mungkin terjam customer, mungkin balik tak lah. So pukul 9 habis semua, pukul 9 hingga 11 fokus kepada bisnes. Okey, jawab soalan tu. Jadi sebenarnya ada masa kan doktor. Kerja rumah, saya pernah bangun pukul 3-4 pagi buat baju kebutuhan. So itulah kehidupan kita ni adalah kita mengatur diri kita sendiri kan, Muaz. Okey. So pukul 3 pagi baju dah banyak kan. Bakul-bakul. So pukul 3 pagi dah bangun lipat baju. Okey. Lagi satu kita invest lah. Sekarang ni saya dah beli robot vacuum, saya dah beli robot rumah, saya dah beli dryer, saya kurangkan masa angkat baju, sidang baju, angkat baju. So semua tu adalah investment untuk meringankan kerja-kerja kita yang tak perlu. Kita lebihkan kepada bisnes. Okey. Saya dengan doktor, saya berkaitan kuat adalah percaya pada apakah doktor. Kemudian misalnya kita pada anak kita yang mana dia punya kemampuan akademik dia bagus dan dia di dua pilihan, adakah tuan puan mencadangkan untuk dia meneruskan cita-cita dia untuk menjadi seorang profesional doktor, atau encourage dia untuk involve dalam bisnes tertentu. Okey, terima kasih. Sekarang ni anak kita nak jadi doktor lah. Okey. Lepas tu kita dah nampak bisnes public goal ni, okey, adalah sesuatu yang promising. Okey. Bagi saya kita teruskan dengan cita-cita anak kita sebagai seorang doktor. Sebab okey, dia boleh jadi doktor dan dia boleh jadi juga public goal business owner. Tiada halangan. Anak-anak saya pun saya encourage mereka untuk teruskan belajar. Bukan sebab kita dah nampak public goal business ni kita kata okey, tak payahlah belajar pandai-pandai, teruskan business public goal kan. Tak.
Okey, sebab saya percaya orang yang berilmu, okey, sebab kita menyimpan dan share kepada orang lain pun dengan ilmu. So ilmu itu sama ada sekarang ataupun akan datang, dia akan berguna untuk seseorang, especially anak-anak kita. Okay, terima kasih tadi ada soalan. Okay, bagus soalan tu. Alright, ada lagi soalan seterusnya? Oh, okay. Silakan. Saya nak buat okey, tak ada. Soalan saya Test one. Test one. Macam mana nak shift mindset? Kita minat bidang kita. Macam saya ambil engineer ni, so saya minat bidang tu. Bagaimana dia sudah melepaskan mungkin secara perlahan minat dalam perubatan dan beralih kepada bisnes tu lah, right? Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Khairi. Okey, yes, saya minat dalam bidang perubatan. Saya suka kerja saya. Saya suka merawat pesakit. Tapi saya lebih fikirkan keluarga saya. Saya ada big dream. Saya ada impian yang besar. Saya tak nak kerja sampai 50-60 tahun. Saya tak nak kerja sampai malam. Saya tak nak kerja sampai malam meninggalkan anak saya. Walaupun anak saya sakit, kadang cuti pun susah nak approve. So, big dream. Saya ada big dream. Saya nak melancong travel seluruh dunia bersama keluarga saya. Saya nakkan masa tu. Financial mungkin tak ada masalah, tapi saya nakkan time bersama keluarga. Sebab saya sebagai seorang ibu, saya lebih kepada I am a family person. Yes, saya suka kerja saya, tapi jika diberi pilihan, kita dah ada pilihan macam cakap tadi, kita dah ada bisnes, kita dah ada pilihan, saya pilih itu. Okey, Tuan Khairi. Terima kasih untuk soalan tu. Soalan seterusnya tak ada buku tapi kita still buka kepada dah ambil masa. Okay, so don't worry tuan-tuan, insyaAllah kita akan ada lagi slot doktor dan bisnes emas pada carnival yang akan datang. Kita ada ramai doktor sebenarnya di dalam G100 ni. So nanti kan event yang seterusnya mungkin kita buat doktor yang lain. Ada lagi doktor pakar sebenarnya. Kita tak kenal sebenarnya. Dia orang ni humble. Okay, so terima kasih semua yang hadir. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat sesuatu, dapat ilmu, dan boleh siapa yang gila boleh praktis untuk cari mungkin eagle baru ataupun gila baru dalam diri perempuan. Dan siapa nak mencari doktor datang dalam diri perempuan. Okay, so selepas ni kita akan adakan sesi gambar. Siapa yang nak datang gambar boleh datang ke depan untuk bergambar dengan speaker. Okay, itu saja. Terima kasih. Saya sudah ingin untuk dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Oh, dan soalan. Okay.